Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, baik. Tajuk yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah berkenaan ibadah puasa dan penghayatannya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa dari segi bahasa ialah menahan. Manakala puasa yang mana disebutkan dalam Qamus Al-Munjid, yang mana dikatakan sebagai menahan diri daripada makan, minum dan juga apa-apa sahaja yang mana boleh membatalkan puasa pada waktu-waktu tertentu. Ada pun juga puasa menurut syarak yang mana telah diperjelaskan oleh mazhab Syafi'i yang mengatakan puasa ini adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, permulanya dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari berserta dengan niat puasa. Okey, ada pun juga puasa yang dikatakan sebagai satu ibadah. Puasa juga dikatakan sebagai satu proses penyucian dosa, satu proses penyucian jiwa, di mana diboleh sebagai satu latihan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, berbalik kepada tajuk kita iaitu ibadah puasa dan penghayatannya. Seperti yang sedia maklum bahawa berkenaan kefarduan ibadah puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya untuk kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat di atas menjelaskan berkenaan puasa fardu di bulan Ramadan, di mana puasa ini sememangnya difardukan, diwajibkan ke atas setiap umat muslim sebagaimana yang disebutkan melalui surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang bermaksud masa yang diwajibkan ke atas kamu berpuasa itu ialah berkenaan puasa Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan untuk mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yakni sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Jadi puasa ini merupakan kefarduan yang bersifat azimah, yakni wajib untuk kita laksanakan. Mana ayat di atas memberitahu puasa Ramadan yang perlu dilaksanakan oleh setiap muslim ini yang dalam kehidupan, mana segala kelonggaran ataupun rukhsah dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yang bermusafir dan juga orang-orang yang sakit. Namun puasa yang ditinggal itu perlu diwajib qada, iaitu diganti. Berkenaan hakikat puasa, apa yang kita lihat pada masa sekarang, yang mana ramai orang yang berpuasa namun tidak menghayati puasa itu dengan baik. Adakah mereka ini melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebenar-benarnya?
Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada'u qawlu zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, yakni perkataan dusta, dan perbuatannya, maka Allah tidak peduli atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi berkenaan daripada hadis di atas menyatakan bahawa puasa ini bukan semata-mata hanya untuk menahan diri daripada makan ataupun juga menahan diri daripada minum dan juga menahan diri daripada nafsu syahwatnya, mana daripada bermulanya terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa ini juga yang mana kita menahan diri daripada bercakap yang perkara yang sia-sia, bercakap daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, dan juga perkataan yang mana menimbulkan syahwat, dan juga apa juga perkataan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Imam Al-Ghazali ada membahagikan golongan bagi orang yang berpuasa ini kepada 3 golongan. Yang pertama adalah dipanggil sebagai golongan Al-Awam, iaitu puasa kebanyakan orang. Jadi golongan Al-Awam ini ialah mereka yang mana menahan perut daripada makan, minum serta menahan nafsu syahwatnya semata-mata. Itu yang golongan pertama, iaitu golongan Al-Awam. Golongan yang kedua adalah golongan iaitu Ahlul Khusus, yang mana mereka yang menahan diri daripada makan, minum syahwatnya, serta dia juga berusaha untuk menjaga lisan, pandangan dan juga pendengaran segala anggota tubuh badan daripada melakukan kemaksiatan dosa dan juga yang boleh membatalkan puasa. Itu adalah dipanggil golongan Ahlul Khusus. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dipanggil sebagai Khususul Khusus, iaitu puasa hati, ataupun juga mereka yang menjaga hati daripada segala perkara yang hina dan juga dari segala fikiran-fikiran atau juga mengingati perkara-perkara hal keduniawi dan mencegahnya daripada selain daripada Allah Taala. Jadi perlu untuk kita ni sekurang-kurangnya untuk mencapai tahap iaitu golongan Ahlul Khusus, yang mana golongan Ahlul Khusus ialah golongan orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan ibadah puasa, yang mana yang diberi keutamaan dalam menghayati puasa ini. Jadi golongan yang pertama iaitu golongan Al-Awam perlu untuk kita elak, yang mana kata Rasulullah SAW, golongan seperti ini serugi-ruginya orang itu kerana tidak mendapatkan pahala melainkan sedikit sahaja. Oleh itu, antara amalan-amalan yang mana diberi keutamaan ketika berpuasa, salah satunya iaitu membaca Al-Quran ataupun bertadarus Al-Quran, bersedekah, solat sunat tarawih, beriktikaf dan mendirikan qiyamul lail. Sahabat yang Allah kasihi sekalian, puasa yang menjadi kewajipan umat Islam ini semestinya mempunyai banyak hikmah dalam pelaksanaannya, yang mana antaranya iaitu yang pertama adalah dapat melatih diri kita menjadi orang yang sabar dalam berhadapan dengan godaan luar sepanjang puasa Ramadan. Hikmah yang seterusnya ialah hikmah melahirkan rasa prihatin dan juga belas kasihan kepada mereka yang susah. Mana melalui pelaksanaan ini, puasa ini perlu kita bermuhasabah diri untuk mengingati bahawa masih lagi ramai orang di luar sana yang tidak dapat makan dan sebagainya. Jadi sikap perasaan sebegini adalah titik tolak kepada rasa tanggungjawab kita untuk melakukan perbaikan dalam masyarakat. Selain itu, puasa ini juga dapat mengajar kita erti kejayaan yang sebenar, mana harta ataupun pangkat kedudukan bukanlah menjadi satu alat pengukur kepada kejayaan seseorang Muslim, namun segala apabila tercapai yang matlamat yang sebenar yang mana telah digariskan Allah Ta'ala ialah kejayaan yang hakiki. Oleh itu, orang yang berpuasa akan memperolehi kejayaan dengan 2 farahain, iaitu 2 kegembiraan. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa, dan kedua adalah kegembiraan yang mana ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi banyak lagi hikmah lain seperti membentuk disiplin diri, menjaga masa, sifat ikhlas dan sebagainya. Sebagai penutup tazkirah kita pada hari ini adalah dapat dirumuskan bahawa puasa bulan Ramadan ini merupakan rukun Islam yang ketiga,
mana banyak kelebihan-kelebihan dan kebaikan yang diberi Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, mana berbanding dalam bulan-bulan yang lain. Mana setiap detik sepanjang Ramadan, mana adalah sebaik-baik masa dan juga adalah sebaik-baik hari mana di atas muka bumi ini. Oleh itu, apa yang penting adalah umat Islam perlu untuk kita menghayati sebagai satu ibadah puasa ini, yang mana daripada pelaksanaan ibadah puasa terdapat kelebihan-kelebihan dan juga serta hikmahnya yang mencakupi pelbagai aspek. Jadi itu sahaja daripada saya. Allahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.